Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersua lagi dengan Cikgu Mali. Kali ini Cikgu akan bawakan tajuk daripada bab 5, iaitu kekongruenan, pembesaran dan gabungan transformasi, dan Cikgu akan fokus kepada tajuk pembesaran. Dalam tajuk kali ini, Cikgu akan bincangkan bagaimana kita nak menentukan pusat pembesaran apabila diberi objek dan juga imejnya. Okey, dan seterusnya, apabila kita dah tahu pusat pembesarannya, kita nak tulis pusat pembesaran tersebut dalam bentuk koordinat. Yang kedua, kita akan belajar pula bagaimana nak menentukan faktor skala. Okey, apabila diberi objek dan imej, kita nak tulis apakah dia nilai K-nya, iaitu faktor skala. Okey, seterusnya cikgu nak tunjukkan bagaimana kita nak menentukan pusat pembesaran apabila diberi objek dan juga imej. Jadi dalam rajah ini, objek ialah yang warna merah dan yang warna ungu ini ialah imej. Okey, jadi cikgu tuliskan ini objek dan yang warna ungu ini imej. Okey, langkah yang pertama ialah kita sambungkan, iaitu bucu-bucunya yang sepadan. Contohnya bucu yang tajam di atas ini, yang sepadannya yang ini. Jadi kita sambung. Okey. Sambungkan, buat dengan garis putus-putus. Kalau buat ini, masa periksa gunakan pensel. Okey, macam tu. Lepas tu, kita ambil lagi bucu lain yang sepadan. Ini dengan ini. Okey, kita sambungkan. Okey, seterusnya yang akhir sekali bucu ini dengan bucu yang ini, yang sepadan. Okey, sambungkan dia. Okey, dan kita dapati dia bertemu di suatu titik yang sama. Okey, titik ini. Dan titik inilah dikenali sebagai pusat pembesaran. Jadi pusat pembesaran ni saya letak dia sebagai P. Jadi kalau soalannya tanya apakah dia koordinat pusat pembesaran, jadi pusat pembesarannya ialah P. Dimulakan dengan X dahulu. Jadi dekat sini X-nya ialah ini negatif 2, ini negatif 4, tengah-tengahnya ialah negatif 3. Diikuti dengan Y-nya iaitu negatif 2. Jadi inilah pusat pembesaran. Okey. Iaitu P negatif 3, negatif 2. Okey, seterusnya kita pergi pada contoh yang kedua, yang ini. Jadi diberi ialah yang merah adalah objek. Jadi yang merah ini yang besar. Ini objek. Dan yang warna ungu ini ialah imejnya. Okey, jadi untuk tentukan pusat pembesaran, kita sambungkan yang sepadan. Okey, jadi yang ini dengan ini kita sambungkan. Yang ini dengan sini. Okey, semuanya kita buat macam tu. Ini pun sama. Okey, dan yang ini pun sama. Kita sambungkan. Okey, jadi apa yang kita dapati ialah dia bertemu di bahagian tengah sini. Okey, bahagian tengah sini. Dan bahagian tengah inilah dikenali sebagai pusat pembesarannya. Maka pusat pembesarannya kita tengok dia punya koordinat P, iaitu yang di sini kita baca X-nya dahulu. Yang ini kalau kat sini turun ke bawah sini, sini 1. Kalau ke sini pun 1. Okey, jadi koordinatnya ialah 1, 1. Itulah pusat pembesaran untuk objek ini. Dan yang terakhir iaitu yang nombor 3. Yang merah adalah objek, yang purple ini adalah image. Okey, jadi kalau kita nak tentukan pusat pembesaran, kita sambungkan bucu yang sepadan. Contohnya yang ini, sambungkan ke sini yang sepadan. Okey. Sambungkan dia dengan garis putus-putus. Seterusnya bucu yang ini saya sambungkan ke sini. Dan akhir sekali yang atas sini dengan yang paling bawah sini. Jadi kita dapati garis yang putus-putus kita buat tadi, dia bersilang di titik ini, dan titik inilah dikenali sebagai pusat pembesaran. Untuk kita tentukan koordinatnya,
ialah kita unjurkan dia ke paksi X, kita baca kat sini, dan ke paksi Y. Maka pusat pembesarannya ialah P, iaitu X-nya dekat sini, kalau sini kosong, sini negatif 2, maksudnya dekat sini negatif 1, X-nya negatif 1, dan Y-nya ialah 2, positif. Jadi itulah cara bagaimana kita nak menentukan pusat pembesaran. Sambungkan objek ke imej yang sepadan, unjurkan, dan kita akan dapati dia akan menyilang pada satu titik. Dan titik itulah dikenali sebagai pusat pembesaran. Pelajar-pelajar sekalian, selepas kita belajar bagaimana mencari pusat pembesaran dalam bentuk koordinat, okey, cikgu teruskan dengan bagaimana pula kita nak mencari faktor skala apabila diberi objek dan imej. Okey, merujuk kepada siri yang sebelum ini, iaitu faktor skala adalah sama dengan sisi imej bahagi dengan sisi objek. Okey, imej dengan objek, sisi yang kita pilih itu mestilah sisi yang sepadan. Okey, ringkasnya faktor skala ialah K adalah sama dengan sisi imej ini, ringkasnya kita tulis dia sebagai I, dan sisi objek ialah O. Kalau masa peperiksaan kita terlupa, jadi kita ingat bahawa I ini kalau kita baca A, B, C, D, E, F, G, H, I, kita akan jumpa I dahulu berbanding O. Jadi I itu kita letak di atas, O di bawah. Jadi contoh untuk yang pertama ini, bila kita nak mengira faktor skalanya, iaitu K dia, kita pilih sisi imej, dan sisi objek yang sepadan. Contohnya di sini ialah untuk soalan yang pertama, K-nya, faktor skalanya adalah sama dengan sisi imej kita pilih yang ini. Senang. Imej bahagi objek. Nah, ini objeknya dan yang sepadan, sisi yang sepadannya ialah di sini. Panjang untuk sisi imej ialah 2, 1, 2. Jadi, kita letak 2. Kemudian bahagi dengan sisi objek yang sepadan dengan ini, iaitu di sini. Yang ini ialah 1 cm. Ini 2 cm. Jadi ini 1, jadi kita letak 1. Maka faktor skalanya adalah sama dengan 2 bagi 1 ialah 2. Seterusnya untuk soalan yang kedua, nak cari faktor skalanya, ialah kita bandingkan sisi imej bahagi dengan sisi objek. Kita pilih salah satu daripada sisi, katalah saya pilih sisi yang ini. Dan yang sepadannya ini. Jadi ini sisi yang merah ialah objek. Imej ialah yang warna ungu, yang ini. Jadi mula-mula kita pilih yang imej dahulu sebab I di atas. I bahagi dengan O. Maka I-nya kita pilih sisi yang ini 1, 2. Jadi 2. Bahagi dengan sisinya yang sepadan, sisi objek yang sepadan 1, 2, 3, 4. Jadi 2/4 dan bermakna faktor skala K-nya ialah 1/2. Kita permudahkan. Jadi nilai faktor skala untuk yang ini ialah setengah. Dan untuk rajah yang terakhir, yang ketiga, kita nak tentukan faktor skalanya ialah imej bahagi dengan objek. Pilih sisi yang sepadan. Ini O, objek, ini imej. Jadi kita pilih yang tegak sini. Ini ialah sepadan dengan sebelah sini. Yang ini, imejnya ini kita kira 1, 2, 3, 4. Jadi letak 4. Kemudian kita ambil sisi yang sepadan dengan ini, iaitu sebelah sini pada objeknya. O, objeknya. Jadi ada 1, 2. Jadi 4 bagi 2 ialah sama dengan 2. Tetapi kita kena tengok yang ini. Berbeza dengan yang ini 2 juga. Ini pun kita kata K-nya 2, faktor skalanya 2 juga. Tapi bezanya antara nombor 1 dengan nombor 3 ialah objek dengan imej berada arah yang sama, iaitu dua-duanya sebelah kanan. Sini. Tapi yang ini sebelah kanan daripada pusat pembesaran. Ini pusat pembesaran, dua-dua berada di sini. Tetapi ini pusat pembesaran, satu di kiri, satu di kanan. Satu di atas, satu di bawah. Jadi kalau kes yang macam ini, faktor skalanya ialah negatif. Jadi kita letak faktor skalanya K-nya adalah sama dengan negatif 2.
Okey. Dan yang ini pula ialah iaitu objeknya lebih besar berbanding dengan imejnya. Jadi kalau imejnya tu yang kecil, kita masih lagi panggil pembesaran, cuma dia punya faktor skalanya adalah pecahan, iaitu dia kurang daripada 1 dan lebih daripada kosong. Jadi ini dalam kes ini ialah faktor skalanya ialah setengah. Dan ini diingatkan lagi sekali, kalau objek dengan imejnya arahnya bertentangan, satu di kiri, satu di kanan atau di atas dan di bawah, jadi faktor skalanya adalah negatif. Kalau dua-dua dalam arah yang sama, faktor skalanya adalah positif. Okey? Jadi itu saja penerangan saya berkaitan dengan pusat pembesaran dan juga faktor skala. Sampai jumpa lagi di video yang akan datang. Jangan lupa untuk like dan subscribe.